Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa at-tadhkira an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dalalati ila al-khair wa ad-du'a ila al-huda ibtigha mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi amin Allahumma amin. قال المؤلف والحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور في كتابه مبادئ السلوك في معرفة علاقة العبد المملوك مع ملك الملوك قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ضوابط أداة الشمس. Dhawabit adati asyam, batasan-batasan penggunaan alat untuk mencium, yaitu hidung. Wa adatu syammi al-anfu, alat untuk mencium adalah hidung. Wa hiyal jarihatu allati khassaha Allah Ta'ala biwadhifati ar-rawaihi az-zakiyah war-rawaihi al-karihah. Hidung adalah organ yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugasan untuk menghidu wangi-wangian atau bau wangi atau bau busuk, yakni alat untuk membezakan mana yang wangi dan mana yang busuk. Liyata'arrafa bihal makhluqu, agar supaya makhluk itu dapat mengenali dengan hidung ala ma yanfa'uhu, ke atas apa-apa yang bermanfaat baginya, wa ma yadhurruhu, dan apa-apa yang mendatangkan mudarat baginya, min mashmumatin wa nakahatin wa ad'imatin wa asjarin wa azharin wa harakati hawain, untuk dapat mengetahui mana yang bermanfaat baginya dan apa yang mendatangkan mudarat. Yani untuk dengan hidung tadi dapat membezakan baik yang dapat dicium daripada wangi-wangian atau hal-hal yang boleh dicium, atau daripada baik itu makanan atau dedaunan atau bunga atau angin yang bertiup, wa nasamatin latifatin wa ghairi dhalik, dan hembusan-hembusan halus dan seumpamanya. Maksudnya dengan hidung seseorang dapat membezakan melalui apa yang boleh dikesan oleh hidung daripada bau-bauan. Kadang-kadang kita dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hidung ini keupayaan untuk menghidu. Kalau kita dapat menghidu bau makanan contohnya, kita boleh tahu ini gulai, kemudian ini petai, atau ini adalah sup contohnya. Dengan aroma setiap makanan itu kita dapat membezakan bau-baunya. Walaupun terkadang kita belum melihat makanan itu, masih di dapur, namun kita terkadang dapat menghidu bau-bau makanan tersebut. Demikian kita dapat juga mencium dengan hidung ini wangi-wangian pada bunga melati, bunga mawar, bunga melur, dan macam-macam bunga yang memiliki macam-macam wangi-wangian atau bau pada bunga yang berbeza, sehingga terkadang kita kalau mencium bunga
Kalau bunga itu wangi, maka kita seronok menciumnya, puas. Tapi bila mana ada dedaunan atau bunga-bunga yang baunya busuk, kita baru tarik sikit, kita akan nampak macam mana raut wajah kita. Kalau menghidu bau-bauan yang busuk, kita akan mengalihkan atau mungkin akan mengeluarkan lidahnya sebagai tanda jijik kepada apa yang dihidu daripada wangi-wangian, daripada perkara yang busuk. Demikian kita kalau lalu di tempat kawasan sampah, maka kita dapat menghidu bau yang tidak sedap. Kesemua itu perlu menjadi sebab bagi kita untuk bertafakkur tentang nikmat hidung ini diberikan oleh Allah, yang dengan udara yang lalu melalui hidung dapat kita bezakan mana yang wangi, mana yang tidak, mana yang kita seronok dengan mencium bau wangi-wangian, mana yang tidak. Wa hakadha, nikmat hidung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah untuk kita bersyukur kepada Allah, akan dapat membezakan melalui hidung bau-bau yang pelbagai. Andai seseorang itu tidak punya alat untuk nak menghidu, maka dia tak boleh nak bezakan cium bau bunga melati, bunga apa saja sama je. Orang masak di dapur, masakan apa saja dia tak boleh mencium, maka sama baginya. Bau sampah dengan bau minyak wangi tak dapat nak bezakan. Maka orang tersebut kehilangan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada nikmat wangi-wangian. Bukankah di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang bagaimana wangi-wangian syurga itu dapat dihidu dalam jarak 500 tahun sebelum masuk syurga. Bau wanginya sudah boleh dihidu, boleh dicium. Kenapa diberitahukan demikian? Kalau bukan oleh kerana ianya menjadi satu galakan kepada seseorang untuk dapat syurga yang baunya begitu semerbak wangi, bahkan dalam jarak sekian jauh pun dapat dihidu bau wangi-wangiannya, supaya orang terpanggil dengan kenikmatan yang ada di dalam syurga melalui wangi-wangian yang dapat dihidu dalam jarak yang cukup jauh. Bukankah di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang wanita yang dia berpakaian namun dia bertelanjang, kalau berjalan lenggak-lenggok, ya kan, dalam sabda Nabi itu kan memberitahukan tentang akhir zaman. Nisa'un kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian namun ia bertelanjang, di kepala mereka seperti ada bulatan onta, maksudnya cara pemakaian rambutnya. Kemudian baginda Rasulullah bersabda, kalau mereka itu yang mendedahkan auratnya seperti itu, tidak akan mencium bau syurga. Yang dapat dicium bau syurga itu dalam jarak 500 tahun. Bermakna ianya memberikan gambaran bagaimana orang itu tidak akan masuk syurga. Baunya saja tidak, apatah lagi syurganya. Tapi kalau orang dapat mencium bau syurga, maka ia termasuk daripada penghuni syurga. Wahia aidan, kata Habib mengatakan bahwasanya hidung ini, alat untuk mencium ini, ihdal amanat allati, salah satu amanat yang i'tamanallahu 'alaiha al-insan, yang diberikan amanah kepada manusia. Jadi hidung ini tidak ada bezanya dengan mata dan pendengaran yang sebelum ini sudah dibahaskan. Kalau hidung ini juga adalah amanah diberikan oleh Allah kepada manusia. Wa khasatan al-'abdal muslim wal muslimah, khususnya bagi seorang muslim dan muslimah. Fala yasihhu lahuma istikhdamu adat asy-syammi fi muharramin,
maka tidak boleh bagi mereka berdua, yakni seorang muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan, tak boleh menggunakan untuk mencium hal-hal yang diharamkan, atau makruhin, atau yang dimakruhkan, atau mushtabahin, atau mushtabihin, atau hal-hal yang syubhah. Wa yadkhul fi karahiyat syammi, termasuk daripada makruhnya mencium, yakni menggunakan hidung untuk mencium, lima huwa haramun, ke atas apa yang diharamkan, ma yastakhdimuhul ba'du fi syammil mukhaddirat, sebahagian orang menggunakan alat mencium ini untuk mencium mukhaddirat, mencium dadah. Al-Habib sangat halus di sini, sehingga dadah itu bukan haramnya pada penggunaannya, menciumnya pun juga haram. Demikian juga istinsyaqul quhul, mencium alkohol, bigharad sukri wat takhdir, dengan tujuan untuk mendapatkan mabuk atau hilang akal, wa ikhlalil aqli aw ghairi dhalik, demi untuk mendapatkan kesan daripada dadah tadi atau alkohol tadi, walaupun melalui ciuman atau melalui hidung, menghidu kepada mukhadirat, dadah atau alkohol. La ilaha illallah. Ya, kadang-kadang pada bahan-bahan yang memabukkan itu, kan terkadang memabukkannya bukan hanya ketika dimakan atau diminum, tetapi mencium pun juga kalau boleh memabukkan, maka ia juga termasuk daripada yang diharamkan. Bukankah salah satu cara mereka kalau nak memabukkan dengan menggunakan hidung dan menyedut serbuk dadah yang dimasukkan melalui hidung. Dengan demikian dia telah bermaksiat kepada Allah dengan hidungnya, di mana hidung bukan digunakan untuk yang sedemikian. Bukankah juga di dalam sunnatul wudu digalakkan kita untuk memasukkan air ke dalam hidung yang dinamakan al-istinsyaq, seperti mana juga digalakkan al-istinthar. Al-istinthar maksudnya mengeluarkan air daripada hidung. Al-istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung. Dan dalam hal ini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bila seseorang berwudu dan memasukkan air ke dalam hidung, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hidung ini dapat menghidu bau syurga, dan lindungilah ya Allah daripada hidung ini menghidu bau neraka. Jadi syurga ada baunya, neraka pun juga ada baunya. Bau syurga tak boleh dibayangkan bagaimana harumnya, dan bau neraka tak boleh digambarkan bagaimana busuknya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk dapat menghidup bau syurga dan dilindungi oleh Allah daripada menghidup bau neraka. Amin, Allahumma amin. Wa min adabil Islam fi syammi kitmanu syu'uri birraihatil karihati in sadarat min hadirin. Bahagian daripada adab Islam di dalam adab menghidu, menyembunyikan perasaan birraihah atas bau busuk kalau didapat daripada seorang yang hadir di hadapan kita, au qa'imin, atau orang yang berdiri di hadapan kita, au mutakhallin fi baitil khala, atau orang yang dia berada di bilik air.
Kama yanbaghi katmu syu'uri, seperti mana juga digalakkan bagi kita untuk menyembunyikan perasaan. In sadarat ar-raihatu, bila dapat menghidu bau-bauan, min imra'atin, daripada seorang perempuan, muta'attiratin, yang memakai wangi-wangian, marad bijanibil mar'i, yang lalu di samping seseorang lelaki, aw kanat fi thawbi rajulin asabahu min tibi ahlih, atau wangi-wangian yang ada pada baju lelaki, yang bau wangi-wangian itu daripada wangi-wangian istrinya atau ahli keluarganya. Wa yajibu 'alal mar'ati tajannub istikhdamil utur. Nah, ini akan bahaskan kemudian. Taib. Dalam kita punya pergaulan, kita digalakkan untuk bersih dan wangi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la turad", ada 3 perkara yang tak boleh ditolak: bantal, susu, dan minyak wangi. Di antara hal yang disukai oleh baginda Rasulullah adalah wangi-wangian, sehingga beliau pun memakai wangi-wangian walaupun sudah wangi. Daripada penjagaan beliau kepada wangi-wangian ini, beliau tidak makan makanan yang makanan itu boleh membawa bau tidak sedap atau bau busuk pada mulut. Seperti beliau mengelak daripada memakan bawang. Ketika dihidangkan makanan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, bawang, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjamah makanan itu. Lalu Abu Ayyub berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau tidak rasa makanan yang kami hidangkan kepada kamu?" Kata baginda Rasulullah, "Saya tak makan makanan ini, yakni bawang, disebabkan oleh kerana saya bermunajat dengan makhluk yang kamu tidak nampak." Maksudnya bermunajat dengan Jibril. Dan saya tidak mahu ada bau tidak sedap ketika berbicara dengan Jibril. Di sini Nabi menjaga kebersihan diri dengan menjaga bau mulut. Ketika bercakap dengan Jibril, tidak mahu ada bau yang tidak sedap ketika berbicara dengan Sayyidina Jibril alaihi assalam. Walihada dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, barang siapa yang makan makanan seperti ini, maka janganlah mendekati surau atau musalla kami, tempat sembahyang kami. Siapa yang makan makanan yang boleh membawa bau busuk, maka janganlah ia mendekati tempat solat kami. Maksudnya di sini, jangan datang ke masjid. Apa sebabnya? Khawatir makanan-makanan yang membawa bau busuk lalu kemudian dibawa pergi ke masjid atau tempat orang ramai, sehingga kalau bercakap pun atau keluar melalui keringatnya pun juga boleh mengubah persekitaran ini menjadi bau yang tidak menyelesaikan kepada mereka yang berada di situ, khususnya pada tempat-tempat ibadah. Satu peristiwa di zaman baginda Rasulullah, sementara beliau sedang mengimamkan salat, lalu ada seorang yang datang ke masjid setelah menggunakan bawang putih. Maka masuk dalam masjid, maka berubahlah aroma, bau-bauan di dalam masjid ini menjadi bau tak sedap. Maka selesai daripada salat, Nabi bersabda, barang siapa yang makan makanan ini, yakni bawang putih, maka janganlah mendekati musalla kami, tempat sembahyangnya kami. Nabi menyindir walaupun tidak memberitahukan secara langsung kepada yang berbuat menggunakan bawang putih tadi, karena tujuannya adalah bukan dikhususkan kepada orang itu saja, tapi kepada semua
supaya tidak mengganggu keselesaan, kenyamanan, keadaan di masjid itu dengan bau yang tidak sedap sementara mereka akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi concern dengan wangi-wangian, dengan hal-hal yang boleh membawa seorang selesa ketika berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengelak daripada bau yang tidak sedap. Maka sahabat tadi datang kepada Rasulullah dan memberitahukan, ya Rasulullah, saya guna bawang putih ini untuk perubatan. Maksudnya dia ada luka di bahagian dadanya sini, kemudian diobati dengan menggunakan bawang putih untuk perubatan bagi lukanya. Barulah Nabi memahami sebab kenapa dia menggunakan bawang putih tadi. Namun daripada hadis itu dapat difahami bahwasanya bau wangi-wangian dan bau yang busuk membawa kesan kepada orang yang ada di sekeliling. Oleh sebab yang demikian, tidak dibenarkan atau makruh bila seorang berada dalam keadaan bau tak sedap, bau busuk, kemudian nak pergi ke musalla atau surau atau pergi ke masjid yang boleh mengganggu orang-orang di sekeliling, kerana dapat menghidu bau yang tidak sedap pada orang tersebut. Namun pada masa yang sama, kalau kita berhadapan dengan orang yang mungkin ada bau busuk, mungkin pada pakaiannya, mungkin pada mulutnya, mungkin pada badannya, daripada adab Islam di sini, kita tidak mendedahkan. Bau mulut kamu busuk lah, contohnya begitu. Kecuali kalau nak tegur kepada dia supaya dia menjaga tunggu saat yang sesuai, yang agaknya kalau dia akan tegur, kalau ditegur dia tak merasa malu. Yani jangan direct langsung, ditegur secara indirect, secara tidak langsung dengan sindiran secara kawan-kawan kita ni ada pesanan daripada Nabi ni kan, supaya kita jaga kebersihan, supaya tak timbulkan bau yang tidak sedap di hadapan orang lain. Kalaupun ingin ditegur secara langsung, biarlah secara private sehingga tidak memalukan orang tersebut. Faham dom? Hada berkenaan adab ketika berhadapan dengan orang-orang yang mungkin ada bau tak sedap daripadanya. Atau ketika orang itu berada di bilik air, of course tentunya tempat itu adalah untuk orang untuk untuk istinja, untuk qada'il hajah, maka tidak mendedahkan untuk memalukan kepada seseorang yang sedang buang hajat tadi. Seperti mana kita juga digalakkan untuk menyembunyikan bau wangi-wangian kalau kita berselisih dengan seorang wanita yang memakai wangi-wangian. Mungkin kita jalan dekat mall atau ke pasar, kadang-kadang terdapat orang-orang, mungkin juga terkadang kaum wanita yang memakai wangi-wangian terlalu banyak sehingga baunya boleh didengar sampai keluar. Maka dalam hal ini kalau kita berselisih dengan seorang perempuan yang memakai wangi-wangian, maka kita pun tak perlu mendedahkan kepada sesiapa pun. Simpan saja di dalam. Jangan beritahu kepada kawannya, wangi-wanginya wangi itu dilah. Ini jadi problem. Atau wangi-wangian lelaki yang memakai minyak wanginya perempuan, atau mungkin tersilap pakai ke wa'illa Allahu alam. Al-muhim, jangan beritahu, kau pakai wangi-wangian isteri kamu ke? Nanti dia malu. Wajib 'alal mar'ati tajannub istikhdamil utur. Wajib bagi seorang perempuan itu untuk menghindarkan diri daripada menggunakan minyak wangi.
khilala khurujiha lil aswaq, dilarang menggunakan minyak wangi itu ketika wanita tadi akan keluar ke pasar, au mawaqi' ikhtilatiha berrijal, atau ke tempat-tempat yang ada percampuran dengan laki-laki untuk mengelak daripada dapat dihidu wangi-wangian wanita tadi oleh orang laki yang tidak ada kaitan mahram dengannya. Sebagaimana larangan ini datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang wanita yang keluar daripada rumahnya bila mana memakai wangi-wangian. Ayyuma imra'atin, siapa saja kaum wanita, kharajat, yang keluar daripada rumahnya, wa hiya muta'attirah, dalam keadaan memakai wangi-wangian, agar supaya tujuannya lelaki lain boleh menghidu wangi-wangiannya untuk menarik perhatian laki-laki kepada dirinya, tujuannya pakai wangi-wangian seperti itu, fahiya zaniyah, kata Nabi, dia umpama orang yang berzina. Maksudnya umpama seorang pelacur, karena tujuannya ingin menarik laki-laki yang lain. Jadi adakah bermakna kaum wanita tak boleh memakai wangi-wangian? Kaum wanita justru digalakkan memakai wangi-wangian. Hanya yang dilarang itu kalau memakai wangi-wangian ketika nak keluar, tujuannya adalah untuk dapat dihidu oleh lelaki lain. Tapi kalau di rumahnya untuk muhrimnya, untuk memakai wangi-wangian lebih awal sebelum keluar, sehingga wangi-wangian tadi tidak sampai keluar, maka silahkan saja memakai wangi-wangian. Wa min adabil islami, dan di antara adab di dalam Islam, al-murur bi'ajalin fi amakin ar-rawaih al-karihah. Adab dalam Islam juga adalah untuk kita melintasi dengan bersegera atau tergesa-gesa bila lalu di tempat-tempat yang ada bau busuk di situ, seperti kalmazabil, sampah, wa makanil jif, atau tempat-tempat bangkai, wa ilqa'uth thawbi awal mindir alal anf, dan meletakkan kain atau sapu tangan pada hidung, hatta la yatasarraba syai'un min jarathimir rawaih ilal anfi, agar supaya terselamat daripada bakteria yang boleh masuk melalui bau-bauan ke hidung daripada bau-bau busuk tadi. Khawatir bau-bau busuk itu tempat bangkai ke tempat sampah ke membawa bakteria, sehingga kita lalu tempat sampah dicium macam mana tempat sampah tutup dengan kain ataupun lalu dengan segera atau tahan nafas terus lalu, khawatir ada bakteria yang dapat terhidu melalui hidung dan berbahaya kepada seseorang. Nah, seperti mana baginda Rasulullah suka kepada wangi-wangian, maka baginda pun tak suka kepada bau busuk. Wala ba'sa bi istikhdamil kammamat al-waqiyah 'inda ad-darurah. Tidaklah mengapa menggunakan kammamat, masker al-waqiyah untuk menjaga hidung daripada menghidu hal-hal yang berbahaya seperti bakteria dan seumpamanya, 'inda ad-darurah, ketika berada dalam keadaan darurat. Ka husuli tahassusin, seperti orang yang alergik, ladal mar'i atau intishari ghazin, atau ketika adanya gas yang bocor, atau maddatin masmumatin, atau benda-benda yang beracun yang tersebar, maka kita boleh menggunakan masker untuk mengelak daripada hal-hal yang berbahaya tadi. Bal wa yartafi'u al-amru inda dhalika ila al-wujub, bahkan menutup hidung dengan masker tadi dengan adanya bahaya-bahaya yang memudaratkan akan menjadi wajib baginya, alladhi yalzamul istikhdam, maka akan menjadi wajib penggunaannya. Faham dong? Seperti penggunaan masker kita di zaman pandemi COVID-19 ini. Bila sabit di tempat-tempat tertentu,
adanya kemungkinan penularan yang kuat akan virus itu, maka dalam hal ini menggunakan masker adalah menjadi wajib. Wajibnya di sini disebabkan oleh karena mengelak daripada kemudaratan yang akan kena kepadanya. Dalam hal ini menggunakan masker itu akan dilihat daripada impaknya kalau tak guna. Kalau tak guna boleh membahayakan, memudaratkan, maka penggunaannya adalah wajib. Disebabkan oleh karena mendatangkan mudarat dengan sendiri adalah hukumnya haram. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Ini diperintahkan untuk menjaga diri kita daripada kebinasaan. Faham dong? Maka dalam hal ini penggunaan masker itu bila mana sabit bahayanya daripada hal-hal yang mengundang kemudaratan, maka akan menjadi wajib. Naam. Wa khasatan inda rukub at-ta'irat wa husul inkhifad fi nisbat al-oksigen. Dan khususnya juga ketika kita naik kapal terbang dan berlaku inkhifad, yakni sampai kepada satu ruang di mana dikatakan ruang hampa udara. Ya kan, itu kalau kita dalam pesawat kan, kapal terbang bagi tahu kalau petugas kapal terbang itu kan, atau melalui screen bagi tahu akan ada keluar itu alat untuk nak menutup hidung sebagai tambahan oksigen. Yani kalau berlaku di ruang hampa udara, maka kita perlu wajib menggunakan tersebut supaya boleh bernafas. Min jarra' al-irtifa' al-mufrid aw ghairi dhalik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada berkenaan dengan adab dalam menggunakan hidung. Hal min munshid yunshid. Ahadin. Ya Allah.
Ahsan. Wassalamualaikum ilaik. Al-Fatihah ala sayyidina wa habibina wa syafina Rasulullah. Sebelum kebiasaan kita rauhah, coba dipimpin bacaan surat Waqiah dan juga Hizbul Bahar seperti biasa. Sebelum rauhah jam 5 sudah start dengan Hizbul Bahar. Jam 5 mula dengan Hizbul Bahar. Diminta kepada pihak madrasah Ustaz Syed Daniel untuk menentukan siapa yang pimpin pembacaan Waqiah dan surat Waqiah dan juga Hizbul Bahar. Al-Fatihah ala sayyidina Muhammad wa syafina Rasulullah wa ahli baiti ashabi zawjihi dzurriyyatan sallallahu alaihi wasallam. Allah yanfa'na bima ta'lamuna wa zalal amala bil ya rabbal alamin. Allah yubarik lana fi hadhihi al-ayyam al-mubarakah wa janna barakal al-ayyam وأسعد الأيام وجعلنا قرة عين الحبيب الزين وجعلنا حقيقة التأسي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم وارزقنا المحبة والشوق إليه واللقاء به في الدنيا والبرزخ والآخرة يا أرحم الراحمين. على هذه المصالح شامل آخر الدنيا والآخرة إن الله يفرج عن المسلمين في المشارق والمغارب ويكفينا شر الظالمين وشر الأمراض والأسقام والبلاء والمصائب والفتن ما ظهر منها ما بطن. على هذه المصالح شامل آخر الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما أهل القطر
فإنه وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وخلا ألقياء علماء نحظى بالخير نكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا رسل منور، وفرستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا جعلنا ممن يسار في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. ما الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا لا رضا أشرفنا، فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات. ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة والمسلمين أجمع، آمين. ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي، بالمصطفى الرسول مصطفى الرسول نهضى بكل سولي. صلى وسلم ربي وآله وصحبه عداد طش السحب، والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه رضا نفسه داد كلماته. تقبل الله منكم.